Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Sedap tak sedap kita pada hari ini telah sampai kepada 10 malam terakhir. Kita berada di kesudahan Ramadan. Satu, kita meninggalkan Ramadan, ataupun Ramadan meninggalkan kita. Kitalah sendiri yang mengetahui sama ada kita telah pun meninggalkan Ramadan, masuk ke hari raya, ataupun kita masih lagi berada dalam mood Ramadan, dan kita berada di kalangan orang-orang yang sedang berlumba-lumba. Kerana kita kalau melihat hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 malam terakhir ni, Nabi disifatkan syadda mi'zarahu. Nabi mengetatkan tempat ikat kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna, salah satu makna dia adalah baginda Nabi menambahkan ijtihadahu, kesungguhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi tumpuan sepenuhnya pada 10 malam terakhir. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Kita pun sekarang ni sedang beriktikaf di masjid. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk sahabat Nabi 10 malam terakhir ini bersungguh-sungguh. Zaman Nabi bukan takat lelaki saja beriktikaf, perempuan pun beriktikaf pada 10 malam terakhir. Jadi ada soalan kadang-kadang kepada golongan kita ni, 10 malam terakhir kalau orang perempuan main iktikaf mereka masjid, mereka tak buat kuih raya ke? Tak ada budaya pada zaman tersebut kuih raya. Kuih raya ni budaya kita. Baik, kerana tu kita jangan didivertkan pemikiran kita daripada mood Ramadan ni oleh apa sekalipun. Raya tetap raya, tetapi jangan kita didivertkan dengan mood raya sehingga meninggalkan kita daripada memburu Lailatul Qadar. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut lafaz yang Nabi guna taharru Lailatul Qadar. Nabi suruh cari, Nabi suruh buru, Nabi suruh usaha untuk dapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan pahala dia 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Tak, khairun. Khairun bermakna lebih lagi. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Orang yang cerdik manalah kan, kalau diberi peluang pada dia untuk bekerja siang dan malam di satu kilang dan dapat gaji 83 tahun 4 bulan, dia nak tinggal kan? Hang kerja sebulan 10 hari, hang nanti dapat pencen ataupun ganjaran dapat gaji 83 tahun 4 bulan. Ada tak orang nak tinggal? Dia tinggal rumah dah. Tak jumpa bini. Pagi raya hanya nak cerita pasal raya apa dah. Pasal 10 hari kerja dapat pahala 83 tahun 4 bulan. Orang pun dia tak kenal dah. Silap akhir bulan barang pun dia tak kenal. Saya zaman muda dulu pernah kerja kilang. Zaman muda-muda, himpun duit nak beli motor. Bersama dengan kami ni ada satu orang, kalau ada seorang budak muda ni, dia punya himpun duit nak beli motor. Nak cerita kesungguhan ni.
Sampai dia tak boleh buka mata dia buat kerja 3 shift sekali dia balun. Dia buat kerja tu agak bahaya dengan mesin yang menggunakan minyak yang panas, sampai kita pun yang duduk ada sebelah-sebelah dengan dia suruh kata hang rehatlah. Pasal kalau hang silap hari bulan ni, tangan hang nanti masuk dalam minyak, lain cerita. Pulun sampai 3 shift tu pasal apa? Nak beli motor. Zaman tu RZ. Kan? Zaman kita pun muda masa tu kan. Ni nak cerita kata nak beli motor. Usaha ni nak dapatkan sesuatu yang bentuk sonok yang minat. Bayangkan tuan-tuan dapat 83 tahun 4 bulan punya ganjaran. Berbaloi tak kalau kita berjaga malam? Berbaloi tak kalau kita sikit kita tinggal sikit hubungan kita dengan keluarga, bukan tinggal abai, tetapi kita beri tumpuan lebih kepada ibadat. Nanti ada orang yang kita percaya tak percaya, ada orang yang akan keluarkan idea nanti bahawa Nabi SAW, kita jangan duk syok sangat duk buru Lailatul Qadar sampai kita ni duk terlebih sangat bab ibadat sampai tinggal bab-bab lain. Memang kita kata jangan tinggal bab-bab hak keluarga dan sebagainya, tapi nanti ada orang yang akan bicara kepada kita supaya sederhana lah, tak payah Lailatul Qadar ni sangat kita duk beri tumpuan sampai tinggal yang benda-benda lain. Dia divertkan pemikiran kita suruh tengok benda luar. Sedangkan kalau kita kaji tengok hadis Nabi, Nabi ajak kita 10 malam terakhir ini masuk dalam masjid. Kita mazhab Syafi'i itu ringan. Iktikaf kita boleh main touch and go. Kita main duduk sat kira okey. Tapi iktikaf Nabi 10 malam terakhir sepenuhnya. Sepenuhnya. Makna sepenuh ada di masjid. Ada dalam budaya orang Arab, mereka cuti pun mereka boleh ambil 10 hari terakhir. Saya belajar di luar sikit pada Malaysia, saya tengok budaya lagu tu. Peniaga-peniaga 10 malam terakhir, kaki-kaki businessman ni 10 malam terakhir mereka masuk ke masjid, tutup kedai-kedai Ustaz. Kita 10 malam terakhir lah bagus berniaga. Tutup kedai pula. Idea yang tidak praktikal. Yang mana yang besar kepada kita? Yang mana yang utama kepada kita? Kita akan korbankan dalam hidup ni apa saja kita korban untuk satu benda yang paling bernilai kepada kita. Benda tu kalau besar, yang lain kita boleh korban untuk tu. Kita sendirilah yang tahu apa yang besar. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khair, lebih baik dan lebih kekal. 10 hari, bukan 1000 hari. Pahala dia. Baik tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala merezekikan kepada saya yang bercakap ni nombor 1, telinga saya lebih dekat, dan kepada kita bersama-sama untuk tidak terlepas Lailatul Qadar. Nabi kata kalau dah susah sangat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharru, carilah pada tasi'ah, sabi'ah, khamisah, carilah pada malam 29, lagi 27, 25. Tapi riwayat banyak sangat, berbeza-beza riwayat, puluh riwayat. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari bawa. Jadi ringkah dia para ulama kata kalau 10 malam terakhir hang jaga, tak banyak pun sikit hang dapat. Sipi-sipi. Jadi jangan terlepas. Moga Allah rezekikan pada kita. Baik, kita masuk dalam tafsir kita. Kita masih membicarakan di bawah tajuk ayat yang pertama lagi. Kemarin kita tengok persoalan yang pertama, Allah sebut min qabl. Siapakah umat yang sebelum kita yang difardukan ibadat puasa sebelum ni? Perbahasan tu kita dah tengok dengan panjang lebar. Hari ini kita nak sambung dengan persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, baik, antara syariat ni ada tak persamaan? Syariat Nabi terdahulu dengan kita ni ada tak persamaan? Apakah jenis persamaan antara syariat puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu? Terdapat pelbagai pendapat berkaitan dengan titik persamaan antara puasa umat sekarang dan terdahulu.
Kalau kita tanya ada sama, ada persamaan tak puasa kita dengan puasa mereka? Mereka pun dulu difardukan puasa, kita pun difardukan puasa. Ibadat puasa ni ringkas dia. Kemarin kita tengok punya perbahasan, kita kata bahasa kita ibadat yang kuno lah. Semua umat kena, sebab kepentingan dia yang berbeza tentang kadar masa dan sebagainya. Kemarin kita tengok perbezaan, hari ini kita tengok persamaan pula. Apa dia persamaan? Baik, pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Sya'bi, Qatadah, At-Tabari, persamaan puasa kita dengan umat yang terdahulu adalah waktu dan tempoh berpuasa, iaitu berpuasa selama 30 hari pada bulan Ramadan. Sebahagian ulama, iaitu Hasan Basri rahimahullah ta'ala, Imam Sya'bi, Qatadah dan Imam Tabari rahimahullah ta'ala kata sama kita dengan umat terdahulu sebulan. Habis itu Ustaz, kemarin kita tengok ada golongan Yahudi, golongan Nasrani yang tambah sampai 47 hari, last sekali jadi sampai 50 hari. Golongan Nasrani, orang Yahudi pula tambah. Yang tu kita sebut bukan asal syariat. Asal depa pun disyariatkan 30. Tu pasal depa modify, depa tambah 10. Lepas tu lagi depa tambah kerana nazar ditambah 7. Lepas tu teraja dia mai, dia tambah bagi jadi 3, 50. Kemarin kita dah tengok perbahasan tu. Yang tu depa yang tambah sendiri. Asal adalah 30. Baik, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abi Aliyah, Abdurrahman bin Abi Layla, Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Ar-Rabi' bin Anas, Atha rahimahumullah taala. Pendapat mereka ini, persamaan sifat dan cara berpuasa itu yang sama, bukan bilangan hari. Kata pendapat imam yang kedua ni, golongan a'imah yang kedua mengatakan bahawa pendapat yang kedua bukan hari yang sama, jumlah hari yang sama, tapi yang sama adalah sifat dan cara berpuasa tu. Depa dengan kita sama tang mana? Iaitu dilarang makan dan minum serta berjima'. Macam mana kita dilarang makan dan minum dan berjima', depa pun sama juga. Habis kalau orang duduk kuliah kemarin akan ada persoalan. Habis tu golongan Yahudi akhirnya mereka ada di kalangan mereka yang mazhab mereka puasa makan ringan boleh, makan berat tak boleh. Ada di kalangan mereka yang puasa minum susu, makan daging, yang lain semua boleh bantai kan? Yang tu kita ulang balik bahawa yang tu adalah sesuatu yang mereka ubah, bukan asal. Depa yang modify. Asal sama juga. Depa dengan kita sama ya. Macam mana kita tak boleh makan, minum dan berjima' bersama dengan isteri, mereka juga sama juga. Persamaan ni adalah sama dengan umat-umat yang terdahulu. Selepas menunaikan salat Isyak ataupun bermula sebaik sahaja tidur sebelum Isyak, bergantung kepada mana satu yang didahulukan. Baik. Sehingga berbuka puasa pada malam keesokannya, iaitu berpuasa selama sehari semalam. Kemudian dimansuhkan dengan ayat 187 surah Al-Baqarah yang membezakan antara puasa kita dan ahlul kitab kaum muslimin. Baik. Kata pada a'immah tadi dan juga dua sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka sama puasa depa dengan kita dengan peringkat puasa kita sebelum dimansuhkan. Kalau kita tengok proses pensyariatan puasa kita, pertama takhyir, diberi pilihan, nak puasa boleh, nak bayar fidyah boleh. Kemudian kita disyariatkan berpuasa, tetapi sebelum tidur kita boleh makan dan minum lepas masuk waktu berbuka. Kalau kita dah tidur, lepas tu dah tak boleh makan dan minum.
Mana tidur lepas isyak tu, kalau kita tidur terjaga, daripada lepas isyak dah start puasa sampai esok maghrib, sehari semalam. Kita pernah melalui proses tu. Kita dah tengok sababun nuzul ayat Quran, sehinggalah Allah Ta'ala memansuhkan jenis puasa lagu tu, dan datang syariat puasa yang ketiga sama dengan kita. Yang kita lah ni sampai terbit fajar. Mana lepas buka puasa hampir pasal dah tak ada perkara yang membatalkan. Semua yang diharamkan tadi halal, kecuali makan, minum dan berjima' halal, sampai terbit fajar, sampai masuk subuh. Yang sekarang ni setelah dimansuhkan yang kedua, pensyariatan puasa yang kedua, tahap yang kedua. Baik, tahap yang kedua ni pernah sama dengan mereka. Sebab tu Nabi suruh kita makan sahur. Kemarin kita sebut, Nabi kata khaliful yahuda, berbezalah dengan orang Yahudi. Nabi suruh sebab mereka tak makan sahur, kita makan sahur. Kita malam semua free, sahur makan. Mereka dah mula malam, kita mula pagi. Sebab tu Nabi suruh kita makan sahur. Nabi galakkan sampai Nabi beritahu makan sahur ini makan yang barakah, makan yang barakah. Salah satu kaedah dalam syariat kita, bila kita nak buat sesuatu berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani, Nabi ajak kita berbeza dengan ahli kitab. Puasa Ashura kita puasa, mereka pun puasa, tapi Nabi suruh kita puasa Tasu'a dan Ashura, sebab tak mau bagi sama. Baik, di dua pendapat. Satu pendapat menyatakan tadi kita sebut sama bilangan hari. Satu pendapat menyatakan sama sifat puasa. Pendapat yang ketiga menyatakan pendapat Muaz bin Jabal, sahabat Nabi SAW, mufti umat ini. Yang kedua Atha rahimallahu ta'ala, pada pendapat beliau yang kedua. Dan Imam Jassas rahimallahu ta'ala menyatakan persamaan hukum asal kewajipan puasa secara am, kerana tiada dalil yang membuktikan terdapat persamaan cara, sifat, tempoh berpuasa. Bahkan harus berlaku penambahan ataupun pengurangan dalam bilangan hari ataupun antara kedua-dua syariat puasa. Pendapat yang ketiga ni lebih luah. Pendapat ketiga ni mengatakan setelah mengkaji, tengok dengan dalil-dalil yang ada, maka kita tak mendapat satu dalil yang kuat nak kata mereka sama dari segi sifat puasa macam kita, ataupun nak kata hari, bilangan hari mereka dengan kita sama, kerana tak ada satu riwayat yang betul-betul kuat. Maka kata pendapat yang ketiga ni sama dari segi syariat. Kita pun kena puasa, mereka pun kena puasa. Takat tu ya cerita dah. Puasa, sama-sama puasa, dan boleh jadi mereka bilangan hari lebih, boleh jadi sifat puasa mereka tak sama dengan kita, boleh jadi. Kerana tidak ada mana-mana dalil yang cukup kukuh untuk kita membuat membuat satu statement kata sama, betul-betul memang sama. Baik, Syekh Ibnu Ashur menjelaskan, Alamah Ibnu Ashur menjelaskan dalam tafsir beliau, kata beliau, puasa dalam Islam berbeza daripada puasa Yahudi dan Nasrani, terutama dalam menetapkan ciri-ciri dan caranya. Kerana puasa kita lakukan tidak ada persamaan dengan puasa mereka. Ayat ini pula adalah perbandingan dalam asal kefarduan puasa dan bukan tentang perbandingan cara. Mana Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala kata puasa kita dengan mereka memang tak sama. Yang clearnya adalah puasa kita dengan mereka tak sama. Sama adalah syariat ya, kita kena puasa, mereka kena puasa, tapi clearnya adalah mereka dengan kita memang tak sama. Pasal apa? Sebab kata beliau dalam surah Al-Ma'idah, Allah dah jelaskan. Apa yang Allah jelas? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat surah Al-Ma'idah ayat 48. Kata beliau, kaedah bahawa setiap umat mempunyai syariat dan manhaj yang tersendiri sesuai dengan zaman tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 48. Bagi setiap umat di antara kamu
kami tetapkan satu syariat dan jalan yang terang. Makna semua umat-umat terdahulu daripada mula sampai ke belakang ni syariat mereka ada perbezaan. Jadi daripada ayat ni Allah dah mengisyaratkan mereka dengan kita ada perbezaan. Cuma yang tak clear ni apa perbezaan mereka. Tapi mereka dengan kita syariat memang berbeza. Tapi daripada isyarat kalau kita tengok tentang galakkan Nabi makan sahur, yang tu clear. Nabi suruh kita makan sahur pasal apa? Pasal mereka orang Yahudi tak makan sok. Yang tu memang clear. Sebab ada hadis yang sabit tentang perkara tersebut. Adapun yang lainnya, ada sebahagian ulama mengatakan sama sifat, sama hari, jumlah hari. Maka kata beliau, kita tak jumpa dalil yang cukup kukuh untuk sabitkan perkara tersebut. Yang kita tahu Allah sebut dalam Quran, memang kita dengan mereka tak sama dari sudut syariat. Tapi kita sebut bahawa jadi mereka tu dulu kita panggil agama apa? Agama apa kita panggil? Mereka adalah Islam. Yang ni kita selalu jelaskan bahawa Islam bukan bermula dengan kedatangan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang terakhir. Nabi yang terakhir. Jadi Islam mula bila? Islam mula daripada zaman Tok Adam lagi. Daripada zaman Tok Adam lagi itu adalah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan yang terakhir. Bukan nabi seorang yang bawa Islam. Yang tu kita jangan keliru. Sagi orang kata Islam baru mula ya, agama yang baru. Agama yang lebih tua daripada tu ada dah. Masa tu depa masuk syurga ke neraka. Dah dari dulu lagi, mula kejadian dunia ni lagi dah ada Islam. Dari Tok Adam lagi Islam. Yang beza syariat kita, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syariat depa dengan kita yang tak serupa. Kalau kita ada puasa, depa ada puasa. Kita dengan depa tak serupa puasa kita dengan depa, boleh jadi berbeza. Kita ada solat, mereka ada solat, boleh jadi solat kita dengan mereka tak sama. Kemarin kita sebut ada setengah orang kita kalau nak ikut agama Nabi Ibrahim pula. Kalut pula nak ikut agama Nabi Ibrahim. Yang tu pun satu benda yang pelik. Nak jumpa Nabi Isa pun tak lagi, dia ikut tarikh Nabi Ibrahim. Kitab apa dia pakai pun tak tahu. Yang ni antara benda-benda yang pelik tapi berlaku di kalangan masyarakat kita. Yang peliknya ada orang ikut. Ada pengikut dia. Yang tu yang lagi pelik kepada yang pelik. Moga Allah pelihara kita. Baik, kita jawab sedikit lagi persoalan kita yang ketiga. Ulama menimbulkan daripada ayat tersebut persoalan yang ketiga. Baik, kalau kita dah disyariatkan puasa, mereka pun disyariatkan puasa. Apakah hikmah perintah berpuasa menjadi satu-satunya perintah yang dibuat perbandingan dengan umat yang terdahulu, sedangkan ibadat yang lain seperti sembahyang Allah tak bandingkan, zakat Allah tak bandingkan, haji Allah tak bandingkan. Haji juga bukan ibadat yang baru, ibadat yang klasik, ibadat yang dah lama dah. Sejak Nabi Ibrahim AS lagi bina Kaabah lagi. Sebahagian riwayat menyatakan sebelum tu lagi Nabi Adam AS dah bina dah. Baik, kita ambil yang last lah, Nabi Ibrahim AS. Pasal apa tak buat perbandingan? Tapi kenapa puasa? Kenapa puasa? Apa hikmah dia? Perintah puasa yang menjadi satu-satunya perintah yang dibuat perbandingan dengan umat-umat terdahulu min qabl. Apa hikmah dia? Bagi menjawab ini, kata pengarang kita, bagi menunjukkan kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan, bagi menunjukkan kepentingan ibadat ini. Kan kita tengok hadis Nabi, hadis kursi, wassiyamul li. Mana ada ibadat lain yang Allah sebut li, nisbahkan kepada Allah. Ajran azimah ada, kami bagi ganjaran besar ada. Tapi puasa Allah kata untuk aku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri bagi pahala. Yang tu nak isyaratkan kepada kita apa dia ni? Baik,
kata beliau, bagi menunjukkan kepentingan ibadat ini serta memuliakannya kerana ia disyariatkan oleh Allah Ta'ala ke atas golongan sebelum kaum muslimin, sebelum Islam, sebelum umat baginda Nabi SAW, dan disyariatkan juga untuk kaum muslimin, yaitu umat Muhammad SAW. Ini membuktikan kebaikannya yang berterusan serta kehebatan pahala yang terdapat di dalamnya. Ia bertujuan untuk menaikkan semangat kaum muslimin dalam menerima ibadat ini, supaya mereka tidak membiar ia menjadi ibadat yang eksklusif yang menjadi kelebihan dan perbezaan buat umat terdahulu saja. Pasal apa nak? Pasal apa puasa ya dibuat perbandingan? Sebab specialnya puasa. Sebelum ni kita tengok, sebab puasa satu ibadat yang paling berat. Nak tahan lapar. Ibadat yang paling berat Allah nak muliakan. Hampa dah bersungguh-sungguh buat ibadat ni, kerana tu Allah buat perbandingan. Baik, yang kedua, bagi memberi perangsang kepada mereka yang ditaklifkan, yang difardukan dengan ibadah ini, sekiranya mereka menganggap puasa sebagai ibadah yang berat, dengan mengikuti jejak langkah orang yang lain, ia akan memberi semangat dan ikutan sewaktu di dalam kesusahan. Bila kita dapat tahu kata umat terdahulu pun kena puasa, kita yang puasa dan rasa berat ni, kita dapat tahu bukan kita saja. Jadi kita boleh berlapang dada, boleh menerima hakikat. Kalau tidak, umat ni memberontak. Pasal apa kita kena puasa? Umat Nabi Musa tak kena puasa, umat Nabi Isa tak kena puasa. Awak kita ya. Pasal apa kita? Lani kan macam-macam. Lani dia macam-macam pelik. Ada orang yang cabar Nabi SAW, yang kata dia lagi pandai, lagi bagus, lagi baik lagi, dan dia tak boleh menjadikan Nabi sebagai contoh dan model. Nabi tak sempurna. Allah sebut dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu berada di atas akhlak yang mulia. Pencipta Muhammad, kata Muhammad SAW, makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, yang mai akhir zaman penuh dengan cacat, kekurangan, banyak cacat, terencat, semua ada. Tiba-tiba dia kata jangan jadikan Nabi sebagai contoh dalam urusan rumah tangga. Tak kepelik. Kita nak kata kegilaan apa ni, kejahilan apa ni? Ajaib. Ini sangat-sangat ajaib. Jadi bila Allah cerita kata tak, bukan apa yang nak kena lapang ni, umat sebelum ni pun dah kena dah. Jadi kita rasa macam ringan sikit. Kita rasa macam ringan sikit. Allah seolah nak beri semangat. Dengar ibadat fardu puasa, ya Allah nak lapar, nak tahan. Pasal apa kita umat Muhammad kena? Dah Allah kata min qabl. Sebelum ni lagi semua orang dah kena dah. Depa semua puasa. Hanya duk buat teruk sangat. Kan? Jangan duk rasa kira kita lah yang paling teruk. Dah. Kalau ibadat ini adalah bidat berangkai daripada dulu sampai ke sekarang, mana ibadat ni ibarat yang special. Perintah ni perintah yang penting. Sebab tu kepada semua umat Allah bagi. Nak tanam kat diri kita ni rasa penting ni, supaya kita ada semangat booster nak buat ibadat. Ada sesuatu yang menolak kita buat ibadat. Kita mengambil berat tentang puasa ni. Seterusnya kita menjaga kualiti puasa kita ni. Sebab bila kita rasa penting, sudah tentu kita jaga. Barang yang mahal kita jagalah. Batu tepi jalan dekat tangan kita, kita nak jaga. Belian duk ada sebiji kita beli, duk ada dalam tangan, tak ada dalam kotak. Macam mana agak kita di pedua jaga? Nak ambil wuduk pun 10 kali fikir. Bubuh dalam poket, sebelum bubuh dalam poket, buka balik poket, tengok koyak ke tak koyak poket ni. Kan? Lepas tu dah bubuh dalam poket pula rasa dia bergerak, meluncuk turun sekejap kan, tarik balik keluar tengok. Terlepas sekejap tak, pasal mahal. Bila kita faham nilai dia, kita bersungguh-sungguh lah kita jaga. Batu tar dalam poket, kita lempak keluar. Kan? Tak ada nilai. Begitulah bila ibadat ni kita faham nilai dia, kita faham nilai dia, kita akan jaga ibadat ni. Dia akan bagi semangat kita untuk bersungguh-sungguh puasa.
Sebab tu Allah sebut, kata jangan, ingat yang ini untuk hampa lah. Umat terdahulu pun telah difardukan puasa. Jadi ini ibadat yang Allah berikan kepada semua umat, ibadat yang special Allah berikan kepada kita. Baik, ini berguna buat kaum musyrikin yang menganggap puasa itu sebagai perkara yang berat dan menjadi batu penghalang daripada beriman. Makna ini dikukuhkan lagi secara tersirat di dalam ayat yang lepas. Allah menyebutkan tentang puasa ayyaman ma'dudat, sesuatu yang susah, sekiranya ia dilakukan oleh semua, ia menjadi lebih mudah bagi diamalkan berbanding berbanding jika bersendirian dalam melakukannya. Jadi Allah bantu kita, Allah bagi jadi syariat, semua orang Islam kena puasa. Walaupun dia berat, tapi kadang semua pakat puasa, dia jadi ringan. Kalau puasa sunat ni dia mujahadah sikit. Kita puasa, mereka tak puasa. Kita kata rehat nak pergi buat kerja, mereka kata kita jumpa Ustaz kat kedai tom yam ni. Kan, kita takkan nak pergi tengok mereka pula. Kan, keliling kelalang semua pakat duk makan. Kawan tu pula tarik hirup 2 kali sup, dia kata apa? Dia rasa masam-masam manis. Kan, kita masuk rasa tu ke kongkong, ujian dia besar berbanding dengan Ramadan. Keliling semua puasa. Dalam semua puasa, kalau tak puasa memang teruk lah. Kan, budak 8 tahun puasa, 10 tahun puasa, tak tahu dia kira tak puasa pula. Curi-curi pergi pesan food panda, cekik kat tepi gana tepi tu bawah longkang. Allah, teruk lah. Kan, sebab Allah dah bagi semangat, Allah bantu dengan suasana. Seterusnya kata beliau, supaya golongan yang beriman berterusan menjaga ibadah puasa dan memuliakannya, kerana ia bukan hanya wajib ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia adalah ibadat yang lama sejak dahulu lagi. Allah tidak mengecualikan mana-mana umat dan berfardu ini, supaya kita rasa semangat, kita tahu kata ibadat ni memang special, ibadat ni memang penting. Allah bagi kat semua umat, Allah Ta'ala bagi puasa ni. Jadi kerana tu supaya kita akan lebih berjaga-jaga, kita jangan buat lebih kurang dengan ibadat ni. Seterusnya, bagi menguatkan lagi syariat puasa, menggalakkan amalannya, dan supaya jiwa golongan yang beriman mudah menerima kefarduan dengan hati yang terbuka dan tenang. Allah cerita pasal orang dulu pun puasa, pasal nak menguatkan syariat puasa tu, puasa kita, nak menggalakkan kita beramal. Pasal orang dulu pun beramal, nak bagi kita semangat untuk beramal, kita berlumba-lumba untuk beramal. Tapi dah sampai 10 malam terakhir, tak ada nak berlumba-lumba. Duk tengok ikan lumba-lumba ya pun tak jadi. Dah mai ke malam terakhir ni, ibarat kalau kita ada di litar perlumbaan, kan, kita ada di garisan, hampir garisan penamat dah. Kan? Di hampir garisan penamat ni, biasanya orang cerdik buat apa? Dia tekan minyak habis-habis. Dia tekan pedal minyak tu kalau boleh sampai nak tercabut. Tapi ada orang yang sampai garisan penamat tu, dia kata tak apalah, hampa pergi dulu. Dia pula makin slow, tak apalah, pergi kat mereka lah, dia nak menang. Ada cerdik dah orang ni. Dah, bukan tempat dia masa tu. Di garisan penamat ni tempat untuk tekan minyak habis-habis. Begitulah ibarat kita di bulan Ramadan ni, ada 10 malam terakhir adalah tempat dia. Masa ni kita nak pulun untuk beribadat sungguh. Tapi kita terangkan, janganlah sama atas nama tiket ibadat kita abaikan tanggungjawab kita di rumah. Tapi nak cerita, kata ini adalah saat dan ketika kita kena ambil berat untuk bersungguh-sungguh dalam ibadat. Baik, sebagai satu tanda bahawa sumber asal dan matlamat agama ini adalah satu. Allah cerita pasal umat dulu pun puasa, nak bagi tahu jangan silap faham. Islam bukan mula daripada Muhammad. Islam mula sebelum ni lagi. Sebelum ni lagi Islam telah pun bermula. Millatun wahidah. Semua agama ni atas millah yang satu. Semua satu. Nabi Ibrahim agama apa? Islam. Nabi Isa agama apa? Islam. Nabi Nuh agama apa? Islam. Nabi Idris agama apa? Islam. Nak bagi tahu kita semua persamaan kita sama-sama berpuasa. Sebagai sumber inspirasi kepada kita buat umat bahawa kita semua hendaklah menandingi umat yang terdahulu.
selain kita dalam menyempurnakan segala amalan serta bersegera melakukan amalan yang saleh. Ini kerana bukanlah perkara yang berat yang dikhaskan hanya kepada kita, supaya kita bersemangat untuk nak buat ibadat, jadi sumber inspirasi untuk kita berlumba-lumba. Kita terang dah sebelum ni, dalam bab ibadat ni kita digalakkan berlumba-lumba. Musabaqah digalakkan, nak bersedekah, berlumba-lumba nak buat sedekah digalakkan. Nak buat ibadat, qiyamul lail, berlumba-lumba nak buat qiyamul lail digalakkan. Apa lagi? Semua amalan kebaikan ni digalakkan berlumba-lumba. Kawan tu nak bagi kat orang, satu orang rumah buka puasa, dia bagi satu rumah. Kawan ni berlumba, dia bagi 3 rumah. Kawan ni pula bagi esok, dia bagi 7 rumah. Kawan main ni bagi sampai 10 rumah. Last sekali rumah dia tak nak makan, dia bagi kat orang lain. Bukan sampai tahap lagu tu kan, kita tak sampai pada tahap lagu tu kan. Tapi nak sebut kita berlumba-lumba. Ini baik, bagus. Yang tak bagus hasad dengki. Dia bagi 10, aku rasa tak tahulah mai kok mana makanan, kadang belen yang dia bagi kot dia bagi. Iri hati, sakit hati, pasal dia bagi lebih. Yang ni tak boleh. Muhasadah, saling hasad dengki. Dia tu bagi tahu, "Oi, hang bagi 1000, hang tahu dia tu Pak Tam, dia bagi 2500 aku nampak." Ya tak apalah, kantau mai mana mai, tahulah dia. Pasal apa dia sebut lagu tu? Hasad. Baguslah, alhamdulillah. Oh, macam tu bagus dia, alhamdulillah. Syukur ke Allah. Allah bagi lebih, dia bagi lebih. Kita bertakat mana kita ada, kita bagi. Kan? Bukan kita tak puas hati pula. Tak boleh kan? Sini tak boleh. Tak boleh lepas dia. Ratah daging dia sikit, tukar bagai sikit. Itu tak boleh. Yang tu dilarang dalam Islam. Hasad, dengki, jatuhkan orang. Bahkan Nabi sebut riba yang paling besar, riba yang paling keji, riba yang paling keji dan riba yang paling buruk adalah menjatuhkan maruah umat Islam. Menjatuhkan maruah umat Islam adalah riba paling keji, riba paling buruk. Syekh Zakaria Kandahlawi sebut dalam Fazilat Ramadan. Lailatul Qadar ni sebab apa disembunyi pada kita? Hadis dalam riwayat Bukhari. Asalnya Nabi SAW keluar. Kharajan Nabi SAW, Nabi keluar pada rumah. Liyukhbirana bilailatul qadar. Nabi keluar pada rumah nak bagi tahu kat kita bila Lailatul Qadar berlaku. Asal dia. Fatalaha rajulan, 2 orang bergaduh di kalangan umat Islam. Kawan ni kata kat kawan tu kata kat kawan ni. Satu riwayat kata depa bergaduh pasal Lailatul Qadar. Farufi'at, Nabi kata kemudian bila depa ni bergaduh saja Allah, maka diangkat daripada ingatan Nabi tarikh Lailatul Qadar tu bila. Asal dah diberitahu pada Nabi. Tapi Nabi dalam perjalanan nak mai ke masjid nak bagi tahu, tengok 2 orang duk bergaduh bertengkar. Satu riwayat kata bertengkar tu pun pasal tarikh Lailatul Qadar. Kerana bertengkaran ni, Nabi kemudian bagi tahu kata Lailatul Qadar punya tarikh ni dah diangkat daripada pemikiran aku. Aku tak ingat lagi dah. Asa kata Nabi telah hampirlah aku harap-harap muka ianya lebih baik. Ayyakuna khairan lakum. Puasa harap-harap mungkin lebih baik. Tapi nak cerita pasal apa Allah angkat berkat malam Lailatul Qadar punya tarikh tu? Bergaduh pasal. Sebab pergaduhan. Ni duk main saat-saat akhir ni. Kadang suami dengan isteri bergaduh. Bergaduh dalam rumah pasal kuih raya. Bergaduh dalam rumah pasal yang tu, pasal yang ni. Duit raya tak tukar lagi. Duit raya nak sedekah, hukum dia sedekah nak bagi seronok orang lain. Kita pula bergaduh dalam rumah. Kita pula tak seronok. Dia bukan wajib. Tapi budak kalau main rumah ni tak ada duit raya, dia kata bagi kuih raya, dia kata ada tiba cop ni. Dia tiba-tiba nanti no entry. Kan blacklist. Rumah blacklist.
Saat dia sampai satu kampung, rumah tu jangan pergi blacklist, potong bang, rumah tak ada duit raya. Zaman ni pula dia tiap dalam mesej nanti, bubur rumah dengan pangkah tu nanti, kawasan ni rumah kena blacklist, anti duit raya. jadi jaga-jaga umat akhir zaman ni, umat akhir zaman ni dia boleh jadi macam tu. Baik, kita nak cerita apa, jangan kita terlibat dengan tu. Ada tempat yang hari tu kita pergi, saya pergi satu majlis, buat satu tazkirah. Buat tazkirah tu nak panggil orang ramai, bagus dah, semangat. Nak peringatkan kepada orang kepada amalan. Tapi kerana lepas tazkirah lepas tu, satu grup kata makan dulu, satu grup kata terus buka puasa. Pasal cerita tu, last kali majlis yang sepatutnya mendatangkan pahala, majlis tu mendatangkan musibah, gaduh tengkar pula. Okey. Nak buat makan, nak dapat pahala, masuk dalam golongan ni, terangkat barakah. Ni nak raya ni kan, baru kita nak raya ni, kita duk fikir raya baru nak silaturahim, tak tahu kita sempat tak sempat raya. Jadi hati-hati, silaturahim ni lil aqrabin, dengan adik-beradik, adik-beradik rapat daripada satu perut. Kadang kita baik tahu di luar, tapi dalam out. Dengan adik-beradik tak, bagi sedekah ni sampai ke Palestin, bagus, jangan tak bagus. Tapi adik ni duk susah, PUZ, Abdul ambil duit pada PUZ, tapi dia bantu sampai ke Palestin, baguslah. Tapi yang dekat ni lebih utama. Jadi kita hati-hati dengan Lailatul Qadar ni. Golongan yang terangkat keberkatan dia salah satu adalah yang bertengkar ni. Yang tu cerita Lailatul Qadar lah. Tapi dia ada kaitan dengan puasa ni, kita sentuh dah, kita sentuh. Ada golongan dalam hadis dan riwayat disebut dia mahrum daripada Lailatul Qadar ni sebab bergaduh, pertengkaran. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Baik, lagi sikit lagi, dua lagi supaya ada dalam 3 minit lagi, 4 minit. Baik, puasa ni pasal apa Allah Ta'ala sebut berbanding ibadat lain? Apa spesial dia? Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sebab puasa ni menghalang daripada segala kelazatan dan syahwat diri, manakala semua ibadah yang lain tak menghalang. Puasa ni berat. Sebab puasa ni ada banyak benda kena tinggal. Jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni. Tinggal makan, oi besar lah cerita. Kan? Makan, minum, dahaga, berat. Tak, kalau orang bergaduh, kata kat kita, Nabi ajak kita falyaqul, kata kat dia, inni shaimun, aku tengah puasa. Kena puasa seluruh fizikal baru hadir kesan. Mulut kena jaga, jadi berat. Kerana tu Allah nak bagi motivasi. Kerana tu Allah Ta'ala tahu kita rasa takut, kita rasa down, rasa berat sangat ibadat ni. Kenapa kita saja yang kena? Allah cerita umat dulu pun kena, supaya kita ambil teladan dan kita rasa bersemangat. Dan yang terakhir, puasa adalah rahsia antara hamba dan Tuhannya, yang tidak dilakukan melainkan untuknya. Sebab itu ia dikhususkan untuknya. Manakala kesemua ibadat zahir yang lain seperti sembahyang, zakat, haji, sedekah, jihad mungkin dilakukan secara riak, maka balasan pahala lebih dikhususkan untuk puasa berbanding yang lain. Sebab itulah kata sebahagian ulama, Allah sebut puasa ni berbanding ibadat yang lain. Allah buat perbandingan dengan ibadat yang lain. Pasal apa? Sebab puasa ni tahap keikhlasan dia tinggi. Ibadat yang lain boleh datang riak. Semayang orang tengok, orang puji kat kita, haji ni lain macam, semayang panjang dia, boleh datang riak. Kita sedekah, orang nampak, boleh datang riak. Buat haji, orang boleh nampak, kita boleh datang riak. Dia jangan main, tiap-tiap bulan puasa 10 malam terakhir dia kira Kaabah. Kira 10 malam terakhir dia Kaabah, boleh datang riak. Tapi puasa ni susah nak main riak. Jadi tahap keikhlasan dia tinggi. Sebab tu Allah buat perbandingan dengan ibadat yang lain, kerana Allah nak memuliakan puasa, kerana tahap keikhlasan orang yang berpuasa itu sangat-sangat tinggi.
Semoga sedikit sebanyak yang kita akan sempat kongsikan insya-Allah. Esok kita sambung pada perangan la'allakum tattaqun. Apa hakikat takwa menurut para ulama? Apa dimaksudkan dengan takwa pula? Kita habis perbincangan pada hari ini 3 persoalan tentang min qabl. Kita masuk la'allakum tattaqun. Nampak panjang juga nah. Sebenarnya dia panjang lebih lagi ni. Takut perbahasan ni jadi panjang. Dia bila meleret lebih lepas hasak ni, dia boleh mensyahidkan lebih bilangan yang ramai. Maka kita pendekkan perbahasan tu. Sebenarnya kita ni ikut-ikut dia lebih panjang lagi perbahasan dia akan terperinci. Cuma kita jarang kita kesempatan bulan Ramadan orang nak cerita bab-bab tafsir ni. Jadi kita ambil kesempatan Ramadan ni, kita sebut sikitlah tafsir berkaitan dengan ayat-ayat Ramadan. Kita tengok setempat mana takat kita dapat mampu sampai. Esok perbahasan ni agak menarik. La'allakum tattaqun ni sebab penting. Sebab dia adalah hikmah. Sebahagian ulama kata hikmah puasa. Sebahagian ulama sehingga meletakkan dia ni matlamat puasa sebenarnya. Takwa ni Allah bagi, pasal nak bagi takwa lah Allah bagi puasa. Jadi insya-Allah perbahasan tu kita akan tengok pada esok hari. Semoga sedikit banyak yang kita kongsikan Allah Ta'ala berikan keikhlasan pada yang berbicara dan pada yang mendengar bersama-sama untuk kita makin bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan, sebelum penutup ni, sahabat Nabi tanya kalau kami bertemu Lailatul Qadar nak minta apa? Nabi ajak doa tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Habis Ustaz, ada kadang orang baca, saya dengar afun karim, ada yang tambah pula afun karim rahim. Boleh tak nak baca tu? Boleh. Tapi yang mana afdal? Kalau afdal pandangan saya apa yang Nabi baca? Nabi baca Allahumma innaka afun, takat tu. Apa maksud dia? Allah, dia adalah rahyuan permohonan maaf. Allahumma innaka, ya Allah wahai Tuhan kamu, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau menyukai pengampunan. Fa'fu anni, ampunkan aku. Seorang kalau anni lah, ramai kalau anna. Tak ada yang lebih besar daripada pengampunan. Allah kalau ampun dosa kita, step seterusnya syurga. Tak ampun dosa kita walaupun bagi pahala, sangkut di roadblock hisab, hari hisab. Tapi kalau Allah tutup, delete semua kita punya rekod, syurga. Jadi minta, saya tak boleh nak apa doa ni, bahasa Melayu ya, simple ya. Nak minta apa kalau bertemu Lailatul Qadar malam-malam ni? Apa doa kalau ditanya apa doa utama? Pengampunan. Moga Allah bagi pengampunan kepada kita insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.